Bahagian yang meletakkan syarat bangun pada waktu malam itu tidak akan sempurna kepada setelah dia tidur. Sebahagian tidak meletakkan syarat. Pendek kata, pelbagai pandangan berkenaan dengan qiyamul lail. Sebahagiannya menyatakan qiyamul lail ini apa sahaja sembahyang sunat yang didirikan selepas daripada kita menunaikan sembahyang wajib isya, maka pada waktu itu dipanggil sebagai qiyamul lail. Apa sahaja. Dan tahajud ini khusus kepada sembahyang yang dilakukan pada penghujung malam. Kerana di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW tidak dinyatakan dengan jelas tentang perbezaan. Oleh kerana itulah sembahyang tarawih dimasukkan oleh sebahagian ulama di antara sembahyang qiyamul lail. Namun itu apa yang penting, Allah Subhanahu Wa Taala memberi amalan kita dengan nilainya tersendiri. Tidak akan sama mereka yang melakukan sembahyang pada awal malam dengan mereka yang melakukan sembahyang pada penghujung malam. Setiap amalan kita ini akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nilaiannya, harganya bergantung sejauh mana kesungguhan kita melakukan amal ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Padahal ada di kalangan, ada di sebahagian pada waktu malam kamu bangun untuk menunaikan sembahyang-sembahyang tambahan selain daripada sembahyang wajib yang telah pun difardukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kamu di dalam keadaan yang mulia dan terpuji. Disebut juga di dalam ayat yang lain dalam surah As-Sajdah yang selalu kita baca pada hari Jumaat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Di antara sifat orang-orang yang beriman itu, tubuh badan mereka, tulang rusuk mereka jauh daripada tempat tidur. Itu salah satu dari sifat orang-orang yang beriman. Kita nak tinggal hati sayang orang putih sebelah ini bergolek dengan sebelah sana. Tapi dalam sifat orang-orang yang beriman ini, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka ini tidak sayangkan kepada tempat tidur mereka. Disebut dalam satu hadis, saya juga hanya terjemahkan sedang sedikit huraian supaya kita dapat banyak hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail." Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam gerak dan biasa bangun pada waktu malam, hatta tafattara qadama, sehinggalah Nabi kita ini pecah kedua-dua tumit kakinya. Lalu Sayyidina Aisyah bertanya, "Lima tasna' ya hadha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, rupanya Sayyidina Aisyah ini panggil Rasulullah Rasul. Walaupun dia isteri, melalui hadis dia dapat tahu bahawa Sayyidina Aisyah panggil Rasulullah Rasulullah. Wahai Rasulullah, lima tasna' hadha? Mengapa kamu melakukan perkara ini sampai pecah tumit kakimu? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosamu kalau kamu buat dosa sekalipun, apa yang lepas dan apa yang akan datang? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan satu persoalan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Salahkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Hadis ini hadis muttafaqun alaihi yang sahih. Rasulullah beribadah, berdiri dan pecah tumit. Itu pecah juga punya aku mewadah. Tapi Rasulullah ini pecah tumit kaki kerana berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam satu hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, daripada Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu berdoa kepada Rasulullah dan Rasulullah ayat menceritakan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'ahu wa Fatimah laila. Faqala ala tusalliyan. Nabi pada waktu malam bangun mengetuk pintu rumah Sayyidina Ali dan Fatimah, bilik Sayyidina Ali dan Fatimah, lalu bertanyakan satu soalan, ala tusalliyan, wahai Ali, nantuku dan Fatimah anakku, adakah kamu tak bangun pada malam ini untuk menunaikan sembahyang? Maksudnya Nabi menunjukkan menantu. Maksud kita gitu juga. Kita subuh tak betul. Pukul 8 tak keluar lagi. Tak berani. Menurut menantu
soleh kita juga. Jadi kalau menantu Nabi 7, anak-anak lagi lah Nabi 7. Kalau ada anak besar, Nabi tak sempat ada anak besar. Semuanya Fatimah seorang saja tersebab. Dan disebut dalam satu hadis yang lain, hadis yang sahih, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Nabi berpesan kepada para sahabat, hendaklah kamu bangun pada waktu malam. Sesungguhnya bangun pada waktu malam itu da'bus salihin, merupakan amalan-amalan dan adat kebiasaan orang-orang yang saleh. Seseorang itu tidak berhak untuk mendapat gelaran sebagai orang-orang yang saleh. Tidak berhak untuk memperoleh gelaran orang-orang yang saleh selagi mana sembahyang malam tidak menjadi adat kebiasaan, tidak menjadi kebiasaan di dalam kehidupan. Rasulullah memberitahu kepada para sahabat, orang-orang yang saleh sebelum daripada kamu dan selepas daripada kamu, adat kebiasaan mereka ialah bangun pada waktu malam. Itu adatnya, tulang belakang bagi orang saleh, asas injil utama bagi orang-orang yang digelarkan saleh. Kalau walaupun digelarkan orang saleh sama ada lelaki atau wanita yang salihah, tulang belakang mereka ialah mereka menjadi kebiasaan untuk bangun pada waktu malam. Maksudnya kalau orang nak tanya kita orang saleh itu tulang. Tetapi kalau kita tanya diri kita sendiri, kita orang saleh atau tidak, kita kena melaksanakan perkara ini, iaitu menjadikan bangun malam itu sebagai kebiasaan. Kebiasaannya ada juga yang ketiga, tetapi kebiasaan. Kalau 7 hari, 5 hari bangun, kebiasaan. Wa qurba ila Allah, dan Nabi memberitahu orang yang bangun pada waktu malam itu bukan sahaja merupakan adat kebiasaan orang-orang yang saleh, tetapi ia juga merupakan perkara yang mendekatkan seseorang itu kepada Allah. Wa mudaha'il ithmi, dan menghalang dia daripada melakukan kejahatan dan dosa. Allah mempunyai jaminan orang-orang yang bangun pada waktu malam ini, mereka tidak akan menjadi kebiasaan yang melakukan perkara-perkara dosa dan pencanggahan hukum Allah. Ada buat dosa, tetapi tidak menjadi adat dan kebiasaan mereka melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak jumpa orang bangun malam ini dia pembohong besar. Kita tak jumpa orang yang bangun malam ini dia cakap besar. Tak jumpa orang yang bangun malam ini mereka ini melakukan masalah dalam masyarakat. Tak akan jumpa. Kerana ini merupakan jaminan Allah, dan jaminan mana yang lebih terjamin kecuali jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa takfirus sayyi'at, dan bangun malam ini akan menghapuskan dosa-dosa. Maksudnya orang yang bangun malam ada buat dosa, tetapi Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Bangun pagi keluar matahari dalam keadaan dosa-dosa ini tidak ada. Bahkan mungkin mereka boleh sampai kepada satu peringkat seperti mana bayi yang baru dilahirkan setiap pagi. Disebut dalam satu hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, Abdullah ini yang sahabat yang meriwayatkan hadis. Wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan sekali-kali kamu menjadi seperti mana fulan. Nabi tak sebut nama orang kalau nak menceritakan kejahatan. Walaupun Nabi dia sebut toliahnya, dia toliah nak sebut nama orang. Nabi tak sebut nama orang kalau nak buat contoh benda-benda yang lain. Tapi Nabi sebut, jangan kamu menjadi seperti mana fulan. Itu mesti menjadi amalan. Kalau dia sebut nama orang, Pak Ali jangan sebut. Kalau benda-benda yang lain, kecuali orang tak kenal kita sebut Nabi kena sebut. Jangan kamu menjadi seperti mana fulan. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail, bangun pada waktu malam tetapi tidak menunaikan sembahyang. Orang yang macam ni kamu jangan bawa buat contoh. Kamu jangan ikut mereka. Bangun malam tapi untuk tengok bola. 3:30 bangun. Sungguh bangun. Orang lain kalau perempuan mana raya buat boleh. Tetap subuh bangun. Sembahyang itu. Hak yang setiap hari kita bangun, tapi bangun untuk membuang air kecil. Bangun tapi tidak menunaikan sembahyang. Nak buat kekotoran yang boleh dilihat dan boleh disentuh, kita boleh. Nak buat kekotoran yang ada di jiwa kita tak nak. Nabi kata jangan jadi macam orang. Kalau kita berasa hati, kalau kita jangan ikut kita. Ini Rasulullah kata orang yang macam ni kamu jangan
Dan disebut dalam satu hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang diletakkan oleh Imam Nawawi di dalam bab ini. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Dzukira 'inda an-nabiy rajulun nama lailatan hatta asbah." Suatu hari Nabi ini menerima aduan daripada para sahabat bahawa ada seorang lelaki yang